Here are the product description of 3D animation application of basic recycling. The first one is produced as a tools presentation with multimedia element and giving the knowledge to our society. Next is it also provide 3D interactive model graphic to enhance user learning experience. This application also provide clear instruction and explanation of recycle bin and 3R practice. Furthermore, it also provide graphical and 2D animation notes about 3R concept in recycle. Aplikasi animasi 3D asas Kitar Semula. Pengenalan. Kitar semula adalah satu proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baharu. Terdapat dua kaedah yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, iaitu penggunaan tong kitar semula dan amalan 3R. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kadar pencemaran dan mewujudkan persekitaran yang bersih di atas muka bumi ini. Terdapat tiga objektif. Yang pertama, memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kepentingan amalan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle, dan penggunaan tong kitar semula. Yang kedua, menggalakkan pembudayaan amalan 3R sebagai langkah paling penting dan berkesan dalam menguruskan sisa pepejal secara mapan demi generasi akan datang. Yang ketiga, menerapkan minda kelas pertama kepada masyarakat dalam menjadikan amalan 3R sebagai budaya amalan harian. Menu kitar semula. Tong kitar semula. Manual pengguna bahan kitar semula. Sila klik pada setiap objek kitar semula. Objek kitar semula akan masuk ke dalam tong sampah kitar semula mengikut warna yang berlainan. Cadangan untuk mengguna bermula pada kertas, botol plastik dan botol kaca. Tahukah anda terdapat 3 jenis tong kitar semula? Setiap warna tong mewakili bahan yang boleh dikitar semula yang berlainan. Tong berwarna biru adalah kegunaan untuk setiap kertas sama ada berwarna ataupun tidak berwarna. Sebagai contoh, kotak minuman, surat khabar, majalah, buku, kertas kajang dan sebagainya. Bahan buangan ini perlu dibuang ke dalam tong sampah kitar semula berwarna biru. Tong kitar semula yang kedua adalah berwarna jingga. Tong berwarna jingga ini adalah kegunaan untuk setiap bahan tin aluminium, tin keluli dan plastik. Sebagai contoh, botol plastik, tin minuman, bekas makanan plastik, beg plastik dan sebagainya. Bahan buangan ini perlu dibuang ke dalam tong sampah kitar semula berwarna jingga. Tong kitar semula yang ketiga adalah berwarna coklat. Tong berwarna coklat ini adalah kegunaan untuk setiap kaca sama ada berwarna ataupun tidak berwarna. Sebagai contoh, botol kaca, cawan minuman kaca, cermin dan sebagainya. Bahan buangan ini perlu dibuang ke dalam tong sampah kitar semula berwarna coklat. Reduce bermaksud pengurangan atau mengurangkan kuantiti dalam penjanaan sisa sebelum, semasa dan selepas menggunakan sesuatu produk untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar. Antara contoh bahan yang boleh dikurangkan adalah menukar penggunaan tisu kepada tuala yang boleh digunakan berulang kali.
Contoh yang kedua adalah menukar penggunaan surat kepada email secara dalam talian yang boleh menjimatkan penggunaan kertas. Contoh yang ketiga adalah menukar penggunaan beg plastik kepada beg kertas yang boleh digunakan berulang kali. Reuse bermaksud menggunakan semula bahan yang tidak terpakai secara berulang kali atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan supaya kita dapat mengurangkan sampah. Antara contoh bahan yang boleh diguna semula adalah botol kaca boleh dijadikan sebagai pasu bunga hiasan di atas meja. Contoh yang kedua adalah tayar boleh dijadikan sebagai pasu hiasan untuk menanam bunga. Contoh yang ketiga adalah tin minuman boleh dijadikan sebagai bekas untuk menyimpan sudu dan garpu. Recycle bermaksud kitar semula bahan-bahan yang boleh dikitar semula menjadi produk yang baharu supaya kita dapat menjimatkan lebih banyak sumber bahan yang kita gunakan. Antara contoh bahan yang boleh dikitar semula adalah bahan plastik dan kaca seperti botol plastik dan botol kaca boleh dihantar ke pusat kitar semula untuk dijadikan semula bahan yang baharu. Contoh yang kedua adalah bahan yang terpakai seperti surat khabar ataupun perkakasan komputer boleh dihantar ke pusat kitar semula untuk dijadikan semula bahan yang baharu. Contoh ketiga bahan yang boleh dikitar semula adalah bahan logam seperti bateri kenderaan ataupun rem kereta boleh dihantar ke pusat kitar semula untuk dijadikan semula bahan yang baharu. Terdapat 4 kelebihan. Yang pertama, membantu mengurangkan pencemaran daripada sisa pepejal. Yang kedua, membantu mengekalkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi. Yang ketiga, mengurangkan keperluan penggunaan sumber. Yang keempat, menceriakan persekitaran alam sekitar. Sekian, terima kasih.